Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SPM 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk kali yang keberapa? Banyak kali dah ya. Baik, hari ini cikgu nak sambung subtopik terakhir bab 1 tingkatan 5. Bab 1 tingkatan 5 ni dia lebih sedikit kepada kebat, iaitu 1/4. Bab yang kali ini kita nak sentuh lebih kepada kemahiran berfikir, yang mana perinciannya ialah berkaitan dengan langkah mempertahankan kedaulatan. Yang ini. Itu Baik. Jom kita bersama-sama dengan cikgu. Kita tengok kita nak belajar macam mana bab ini. Baik. Subtopik ini kalau kita tengok dia ialah pada 12.14. Dia mesti ada dua. Satu ialah langkah pemerintah rakyat. Dua tu pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Jadi kita nampak dia nak ini. Ada dua. Peranan pemerintah, peranan rakyat. Dan bagaimana kita ni nak menjiwai identiti ni. Ini kepentingan, ni kesan lah. Baik. Kesan. Jadi kalau kita tengok secara lebih detail, langkah mempertahankan kedaulatan ni, kalau pelajar tengok, dia tak banyak poin pun. Cikgu akan mudahkan anak-anak untuk kita mengambil isi yang paling mudah. Isi yang paling, orang kata apa? Touching. Dekat hati kita. Buat apa kita nak hafal benda-benda yang susah? Ingat sekali lagi, setiap kali bila sentuh setiap bab ini, tajuk, dengan harapan kita setiap tajuk ni insya-Allah satu soalan akan disoal. Baik, ini cikgu dah sentuh tadi. Nampak tumpuan kita hari ni, kali ni dalam masa 10 minit, macam mana kita nak menjelaskan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, jadi pelajar boleh buka buku teks dan kita cuba tengok tajuk subtopik 1.4 bersama dengan bagaimana cara kita nak mempertahankan kedaulatan. Jadi automatiklah cikgu akan beritahu, objektif hari ini ialah pelajar dapat menyatakan bagaimana peranan pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan. Menjelaskan ke boleh, memperincikan pun boleh, membuktikan pun boleh. Mana-mana. Kita nampak Baik. Kalau kita tengok di sini pelajar, soalan hari ini ialah soalan yang saya nak sentuh ialah soalan esei. Sebelum saya sentuh, cuba kita tengok poin yang pada cikgu rasa paling mudah untuk pelajar ingat. Okey. Kita ambil yang pertama tu, dia dicampur. Ini daripada buku teks cikgu keluarkan. Politik, ekonomi. Pemerintah dari segi politik kita senang aja. Pastikan pentadbiran kita stabil. Stabil Rakyat dari segi itu sokong dasar kerajaan. Habis. Sokong dasar kerajaan. Kita tengok sini dia tak nampak sikit warna merah sokong. Pemerintah yang cekap. Bila cekap ni maksudnya stabil lah Yang lain mungkin pelajar boleh bagi. Pemerintah kena pastikan elaklah rasuah. Dan rakyat kenalah taat setia. Dapat berapa poin lah tu? Banyak cikgu saya dapat cikgu. Bagaimana dengan perpaduan kaum pula? Pemerintah dia akan mengubalkan undang-undang yang berkaitan dengan perpaduan kaum ataupun integrasi. Buat undang-undang. Kita ada undang-undang dasar ada. Dasar integrasi kaum, integrasi nasional kan? Rakyat, macam mana kita nak kekalkan perpaduan kaum? Gunalah bahasa yang sama. Menghayatilah rukun negara. Ada dua ni
Dan patriotik macam mana? Patriotisme. Mewajibkan mata pelajaran sejarah, ini peranan pemerintah. Kita follow. Rakyat hormatilah lambang negara, bendera, jata. Jadi dia keluarlah soalan macam mana pun. Katalah dia keluar soalan macam ini, pelajar. Dia keluar soalan macam ini. Jelaskan usaha berikut. Tadi kita dah sentuh dah. Pemerintah, dia kata. Rakyat. Dua. Tadi kita katakan pemerintah apa? Dari segi politik. Kita ambil politik. Apa kita nampak tadi? Stabil. Dari segi ekonomi tadi kita apa? Jangan ambil rasuah. Kita nampak. Mungkin contoh. Ini kena? Tak kena lah cikgu. Yang kita belajar tadi, kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Jadi bagaimana kita nak pastikan negara kita, mempertahankan negara kita dari raja? Automatiklah salah. Salah rupanya. Okey. Di sini cikgu nak bawa pelajar cuba tengok bagaimana peranan pemerintah. Ini kebat pun boleh ni. Kita tengok sedikit pelajar dekat buku teks kita. Cikgu, dekat buku teks apa ada cikgu? Tengok peranan pemerintah untuk mengukuhkan pertahanan negara. Nampak? Buat undang-undang yang melindungi dasar dan keselamatan negara. Perjanjian pertahanan, macam dulu kita ada perjanjian pertahanan kan? Kita belajar bab 8. Rakyat, macam mana peranan rakyat? Kita menganggotailah pasukan keselamatan. Masuklah pasukan sukarelawan. Berkorbanlah untuk negara. Good. Kita keluar balik sini, kita akan nampak apa peranan pemerintah. Paling mudah tak ada pun kita memodernkan aset pertahanan. Kita kata memodernkan aset pertahanan. Rakyat menganggotai pasukan uniform. Sukarelawan. Tadi perintah banyak undang-undang, aset, perjanjian pertahanan. 2 markah saja pelajar. B ni senang. B, selalu kita kata, cikgu C tu kebat ke? Kadang-kadang B tu dah kebat pelajar. Sebab apa? Tengok kata kunci tu. Berikan pandangan anda. Semangat patriotis merupakan elemen penting dalam usaha kita mempertahankan kedaulatan negara. Macam mana kita nak buat? Penting tak penting? Semangat patriotis ni pentinglah. Kerana dengan ada semangat patriotis, rakyat akan sanggup berkorban untuk negara. Mana kita nak ambil cikgu? Tadi dah sentuh dah tadi. Dah sentuh tadi di sini. Semangat patriotis kan? Macam mana nampak ni? Mati lambang ni kan? Jadi kita nampak di sini, rakyat, kita ambil dulu poin lain sebab dia kebat kan? Munasabah. Rakyat sanggup berkorban untuk negara. Macam mana berkorban? Menganggotai pasukan unit uniform. Contohnya, askar. Itu kita nampak. Peranan pemerintah mewajibkan mata pelajaran sejarah supaya adanya penghayatan, menghargai perjuangan tokoh-tokoh. Hebat pelajar. Inilah yang kita nampak. Pelajar kaitkanlah balik supaya kita ada perasaan patriotisme di kalangan rakyat tu. Dan yang terakhir, katakanlah yang terakhir ni skemanya holistik. Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan? Nampak? Apakah langkah-langkah kerajaan? Dia tak sebut kerajaan kan? Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan bagi melahirkan generasi muda. Siapa peranan ni? Masyarakat dan kerajaan lah. Jadi di sini pelajar, kalau kita nak tengok, kita besarkan, nampak tadi kan? Peranan siapa? Bila sebut pemerintah, cikgu cuba cari jawapan dalam holistik. Fakta, huraian, contoh. Fakta, huraian, contoh, inferen. Wow. Kalau macam inilah pelajar dapat jawab, memang terbaik lah. Ini holistik. Apa itu holistik? Dia ada jawapan, fakta, huraian, contoh, inferen. Ini antara skema yang kita harapkanlah
yang menjawablah soalan pada pandangan anda. Pada anda tu tukarlah kepada saya. Pemerintah. Nampak? Dah nak habis dah. Cepat benar. Jadi, okey. Cikgu ulang balik apa yang kita hari ni, apa yang kita belajar. Sikit saja 1.4. Cara mempertahankan negara berdaulat dari segi peranan pemerintah dan peranan rakyat. Di sini pemerintah pemain peranan, rakyat pemainkan peranan. Kita ambil point yang mana yang kita senang ingat, kita boleh kebabum lah. Senangnya boleh jawab lah. Okey. Cikgu dah tunjuk contoh soalan. Hati-hati kita baca yang lain kita buat. Tadi cikgu dah tunjuk contoh. Jadi sedikit apa saja perkongsian kita hari ini. Diharapkan pelajar tahu apa nak baca, tahu apa nak buat, bersedia dengan soalan-soalan peperiksaan. Okey, itu saja daripada cikgu.